قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan, Puan-puan, Muslimin Muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama menghadirkan ke surau ini untuk sama-sama kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah yang fadilatnya berlipat kali ganda kepada sesiapa yang berjuang untuk menunaikannya, kerana solat subuh itu adalah fadilat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang melakukannya. Dan akhir-akhir ini di negara kita, tuan-tuan, ada yang memperjuangkan untuk solat subuh, penuhkan di masjid, penuhkan di surau, ya, sama-sama kita mempertingkatkan di mana-mana sahaja, lebih-lebih lagi di karya kita masing-masing lah, insyaAllah. Dan kita akan menuju kepada bulan Ramadan dan masuk 21 atau 22 Rejab, dan tak lama lagi masuk Syaban, dan kita akan insya-Allah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sampai kepada bulan Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung kembali perbincangan ataupun perkongsian kita dalam fiqh munakahat. Bulan lepas saya tak dapat hadir sebab pada tarikh tersebut saya terpaksa ke Terengganu kerana ada sesi perjumpaan ibu bapa di madrasah tempat anak saya belajar tu. Jadi minta maaf lah, rasa lama tak jumpa kan. Jadi, dan alhamdulillah fikir-fikir besok Sabtu minggu ke berapa kan, keempat ke kelima, rupanya Sabtu bulan ni 4 minggu saja, 4 kali saja. Dan pada pagi ini mungkin tajuk ini, tuan-tuan, bagi tuan-tuan, tuan-tuan haji, abang-abang, saudara-saudara sekalian, dah berkahwin, aku dah kahwin, apa aku nak dengar contoh. Tajuk pada pagi ini, tuan-tuan, adalah muqaddimah perkahwinan. Mungkin bukan kena pada kita, tuan-tuan, tapi mungkin pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya bijak membuat pilihan ataupun keputusan untuk jodoh dia, kerana perkahwinan yang akan dia lalui bukannya perkahwinan yang sekejap. Adalah perkahwinan itu, kalau boleh perkahwinan itu dibawa sampai ke mati, dibawa sampai ke syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia inilah kita bijak untuk membuat pilihan yang terbaik demi kebaikan dan masa depan masing-masing dengan pasangan. Mudah-mudahan dengan pasangan yang dinikahi itu mampu membina, menambahkan lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan dalam perkara muqaddimah perkahwinan ini, tuan-tuan, dibincangkan dalam 3 bahagian, iaitu pertama
mencari sifat-sifat yang dituntut kepada kedua-dua pasangan. Kita nak cari jodoh kita, jodoh anak kita, pastikan secara umumnya tuan-tuan baik, dan pasangan tu tengok kita pun baik. Dia antara satu sama lain tu pilihannya pun baik. Kemudian membincangkan tentang melihat bakal tunang. Dan kemudian yang ketiga, membincangkan tentang perkara peminangan, pertunangan. Tak tahulah istilah kat tempat kita ni tuan-tuan, banyak peringkat juga. Tunang, meminang, merisik, macam-macam lagi kan. Ada sekali tu pada hari pernikahan merisik, bertunang, meminang. Bertunang dan meminang sama ke lain tuan-tuan? Ada yang kata lain, ada yang kata sama. Ada kawan saya tu tuan-tuan, minat dekat ni nak merisik. Besok mak ayah aku nak merisik, okeylah. Mungkin bincang secara personal dengan ibu bapanya. Oh, pilihannya belum ada orang yang pinang. Lepas tu pergi meminang. Kemudian ada yang lepas meminang bertunang, saya tak tahu, ataupun di sekali. Wallahu alam kan, ada satu-satu tempat lah. Sebelum perkahwinan tu ataupun pernikahan tu berlaku. Jadi kita bincang. Kalau boleh saya nak cuba ringkaskan lah tuan-tuan ya. Kita pun subuh ni lambat, dah lambat masuk dan kita pun baru habis. Izinkan saya lah tuan-tuan, kalau saya ambil dah sampai 7.30. Boleh tuan-tuan Dan kita bincangkan yang pertama, mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Apa dia? Ada 6 perkara yang dibincangkan untuk mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Kita kena tahu apa yang keutamaannya yang Islam ajar supaya perkahwinan yang akan dilaksanakan itu menjadi kebahagiaan, keceriaan dalam hidupnya bersama pasangannya masing-masing. Yalah, walaupun tuan-tuan haji, tuan-tuan abang-abang sekalian dah berkahwin, manalah tahu kalau nak pilihan yang kedua. Ataupun mungkin minta maaf lah kalau saya cakap di sini dah lama menduda kan, dah lama berseorangan, nak cari pasangan yang baru kan. Jadi kita boleh mulakan dengan cara begini tuan-tuan, insya-Allah. Yang pertama, mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Yang pertama, perlulah mencari agama yang sahih ataupun yang betul dan akhlak yang mantap. Asas yang paling utama perlu dicari kepada setiap pasangan yang nak mencari jodohnya, mencari bakal isterinya itu, mestilah utamakan kepada agama yang sahih, iaitu agama Islam. Pastikan dia beragama Islam tuan-tuan. Jangan dia selain daripada agama Islam, tak boleh. Kalau nikah pun tak sah. Walaupun kita melihat bakal isteri kita tu bukan Islam, ajak dia masuk Islam, tapi tak boleh paksa lah. Dengan kerelaan hatinya lah. Kalau dia tak nak masuk Islam juga tuan-tuan, tak apalah, carilah jodoh yang lain. Ada dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin aw a'jabatkum. Jangan kamu berkahwin, jangan kamu bernikah dengan orang musyrik, iaitu bukan Islam, walaupun pada pandangan kamu ataupun hati kamu tertarik pada dia. Lebih baiklah cari seorang
perempuan itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih baik. Walaupun kamu tengok orang yang bukan Islam itu menarik perhatian kamu, lagi cantiklah daripada orang kita, contoh kan, artis-artis ke apa ke kan, hidung mancung ke, tapi kalau tak beriman pun tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai. Kerana apa? Di hujung ayat itu dinyatakan ulaika yad'una ilan nar. Kerana mereka ni kalaulah tak beriman, berkahwin dengan dia juga, kita jadikan dia sebagai kawan sekalipun, teman sekalipun, dia akan mengajak kita ni menjurus ke arah neraka. Maknanya melakukan kejahatan-kejahatan yang tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat berpanjangan. Kalau dia masuk Islam, dia beriman kemudian hari itu tuan-tuan, insya-Allah kita nak bimbing dia pun boleh, kita nak pimpin dia pun boleh. Dia akan terikat dengan undang-undang dan peraturan serta hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannati wal maghfirati biizni. Mereka itu akan mengajak kamu kepada neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kamu, menyeru kamu kepada ke arah syurga dan keampunan dengan izinnya. Ini bermakna tuan-tuan, perkahwinan ini, pernikahan ini yang telah kita dirikan sejak sekian lama adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat nanti tuan-tuan. Bukan perkahwinan kita ni di dunia sahaja. Sebab itu tanggungjawab yang kita laksanakan sepanjang bermula daripada akad nikah itu, bermulalah tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kena cari pasangan kita tu agama yang betul. Dan juga dalam beragama itu perlu ada akhlak yang baik, akhlak yang mantap. Kita mengaku kita ni Islam, kita mengaku kita ni beriman, tapi kalau tak ada akhlak pun tuan-tuan, masih tak sempurna lagi. Mestilah kita nak cari perempuan-perempuan yang baik. Bila dia dah ada asas-asas kebaikan daripada bimbingan, didikan daripada ibu bapanya, kita pun tertarik kan. Bila jadi isteri kita, senang kita nak bimbing dia. Kalau tak ada asas langsung tuan-tuan kebaikan itu, kita nak bentuk pun Allah lecehnya. Kita pun terasa suruh bangun solat pun tak boleh bangun. Awak bangun lah kan, contoh. Bukan kat sini lah tuan, tempat lain lah kan, di mana-mana saja kan. Balik ke rumah, awak dah solat ke belum? Nantilah. Subuh dah nak siang dah ni, dah nak habis waktu subuh ni. Jangan subuh gajah selalu. Ni nanti kalau balik ni tuan-tuan tanya, awak dah solat? Tak pernah pun awak tanya sebelum ni. Tak apa, mula daripada hari ni. Kita jangan tunggu esok. Takut-takut tuan-tuan kalau kita meninggal ni, adakah kamu mengingatkan isteri kamu untuk menunaikan solat? Kalau ada pernah, lepaslah tanggungjawab kita, lepaslah daripada apa-apa hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tak nak buat. Yang penting menyeru. Sebab itu tugas Nabi itu tuan-tuan, menyeru manusia ni kepada keimanan. Dia nak beriman ke tak nak beriman ke terpulang. Itu sebab kalau kita kembali kepada sirah tuan-tuan, Nabi SAW amat sedih, berusaha untuk
mengislamkan, mengimankan bapa saudaranya Abu Talib. Walaupun Abu Talib ni tuan-tuan seorang yang amat membela, yang amat menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anaknya sendiri. Ya. Demi untuk menjaga supaya Nabi ni dapat menyebarkan Islam. Abu Talib tak halang langsung. Tapi Nabi sedihlah. Orang yang paling rapat, orang yang paling menggalakkan, tak cakap apa pun, kan? Tak ada nak bagi apa-apa halangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib tak dapat diislamkan. Itu yang Nabi paling sedih. Maknanya tuan-tuan, agama yang kita pegang sekarang ini sampailah ke mati kita akan membawanya. Mudah-mudahan keimanan kita juga bersama pasangan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah dapat jodoh kita, anak kita dah dapat jodoh kita, nak kenalkan kepada ibu bapanya, tengok bakal menantu ni macam mana, elok ke tidak, kan? Anak kita bawa menantu, bakal menantu kan, oh ni pilihan anak aku, tengok. Tiba-tiba kalaulah tengah-tengah makan, tak apa makcik, biarlah saya basuh kan, baiklah tu rasanya, insya-Allah, kan? Ini kalau duduk kan, sekarang ni budak-budak kan, tengok handphone ke apa, tarik mulut je lah tuan-tuan. Masa itulah kena ingatkan anak kita, bakal menantu kau ni, kan? Kena ingat kan. Oh, dah jumpa orang, buatlah jumpa orang. Janganlah nak tengok handphone ke apa. Memanglah zaman sekarang ni Android banyak kan. Tapi time nak jumpa ni bersungguh-sungguh, nak jadi menantu pilihan, menantu kesayangan, kena nak tengok cara menghormati orang tu. Kalaulah daripada situ perkenalan pun dah buat cara macam tu, nanti kalau dah berkahwin tuan-tuan, entah dipedulikan kita ke tidak, nak bantu macam mana kan. Kalau kita sakit ke, kita nak makan ke nanti ke tuan-tuan kan, tengok. Kalau ada yang tak kena, nasihatkan kepada anak kita tu, ini bakal isteri kau ni. Ataupun kalau anak perempuan, kenalkan bakal suami, ini lelaki kau ni. Apa ni, kalaulah ada perkara-perkara yang tak kena. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan agama yang sahih. Kena cari agama. Kerana apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Sadaqah Rasulullah, yang bermaksud apabila seseorang yang kamu redai agama, tengok agama dia baik, sempurna, solat tak tinggal, hormat pada orang tua, dan akhlaknya datang meminang, maka kahwinkanlah dia. Jika kamu tidak mengahwinkannya, nescaya akan berlaku fitnah dan berleluasanya kerosakan di muka bumi ini. Yelah, kadang-kadang tuan-tuan kan, anak ada pilihannya masing-masing, tapi kadang mak ayahnya tak berkenan. Tu pun satu dilema jugalah. Mungkin dah itu tengok nilai kan, okey, baik, kahwinkan saja. Menghormati orang tua dan sebagainya, dia membuat kebaikan, ada ilmu agama, tak payah nak kita nak, dia dah ada asas-asasnya. Kalau tak ada, nak bimbing itulah susah. Takut apa tuan-tuan? Kalau tak kahwinkan dia, pilihannya bagus, baik, elok, bertepatan dengan apa yang disarankan oleh agama, maka kahwinkan. Kalau tak kahwinkan,
Nabi kata apa? Jika kamu tidak mengahwinkannya, nescaya akan berlaku fitnah dan berleluasanya kerosakan di muka bumi ini. Kita nak tak minatlah dengan si Mamat A ni, contoh. Mak berkenan dengan Mamat B. Minta maaf nama Mamat panggil contoh kan. Padahal yang Mamat B ni anaknya tak berkenan. Kacau tepi sempang lah itu, walaupun dia anak orang kaya. Dia anak orang kaya, terbela kamu nanti hidup kamu ni. Tapi mungkin pilihan anaknya tu bertepatan dengan jiwa dia. Lagi kalau anak kita ni seorang yang baik, ada pendidikan agama, dan dia pun ada pilihan dia yang terbaik, maka kahwinkanlah. Walaupun bakal suaminya itu mungkinlah tak adalah sekaya mana, sehebat mana kan. Tapi kalau yang berharta, kalaulah dia tidak ada pegangan agama yang menjadi keutamaannya, maka kalau dikahwinkan akan takut berlaku yang tidak baik kepada pasangan tersebut. Kita pun kena ada peranan, tengok kan, tengok anak kita, pilihan kita, tengok nampak baik, kahwinkan je lah. Kalau kita nak utamakan pilihan kita kan, anak-anak sekarang ni lain macam. Lagi-lagilah kalau maknya lama tak bersuami, mak tak berkenal lah itulah. Kan? Kau kahwinlah dengan si dia ni. Lala anak pun menjawab juga, mak je lah kahwin dengan dia. Itu yang tak elok tu. Sampai dah melibatkan adab-adab antara anak dengan ibu bapa. Tengok, nilaikan insya-Allah. Kemudian Nabi pesan juga, tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jasabi wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bi zatid din taribat yadaka. Yang bermaksud seseorang perempuan dikahwini kerana 4 perkara: kerana harta, kerana keturunan, kecantikan atau agamanya, maka pilihlah perempuan yang beragama kerana kamu memerlukannya. Tengok perempuan pada hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Kenapa kena tengok kepada perempuan tentang salah satu ataupun ciri-ciri begini? Bukan ke kita nanti dah jadi suami, kita yang akan menanggungnya, menanggung harta kepada dia, keturunan, kecantikan atau agama. Kerana kebiasaannya tuan-tuan, bila dia dididik, dibesarkan oleh ibu bapanya, dia ada asas-asas yang ini. Contohnya dia kalau berharta, katalah mak ayahnya seorang yang kaya ataupun ada pendapatan yang tinggi. Mungkin dia bagi dekat anak dia tu sebagai satu perbelanjaan, dan anak dia membuat simpanan sebagai persediaan masa hadapan. Kalau katalah kita dapat bakal isteri ataupun anak kita mendapat bakal isteri, pilihan dia seorang yang tiada pendapatan ataupun yang miskin, dah tentu mungkin dia tidak berharta ataupun mempunyai hartanya sedikit. Kita pun ambil dia sebagai isteri. Kita nak bimbing dia, nak menyara dia tu nanti, mungkin kita kena bekerja keras. Kita kena menyaranya dengan lebih kuat lagi. Kemudian keturunan, pastikan keturunannya yang elok-elok lah, nanti juga akan dibincangkan. Kemudian kecantikan, dia daripada kecil sampailah dia nak berkahwin, dijaga kecantikannya tuan-tuan. Kalaulah kita tahu dia tu pilihan kita, tapi mungkin kurang cantik, kita nak cantikkan dia nanti masa dah jadi isteri kita nanti, macam-macam lah dia nak, bang nak itu, nak ini, boleh tak kan?
Kalau dia dah ada asas-asas tu, macam mana dia menjaga kecantikan dia, kita pun tak senang, tak susah-susah kita nak menambahkan lagi. Yalah, kenalah kita memberikan keperluan kepada isteri kita juga, atau agamanya. Ini yang paling penting. Kalaulah hartanya pun kurang, keturunannya pun biasa-biasa, kecantikan, yang penting agamanya, walaupun dia ni bukanlah seorang yang hebat, yang tidak berharta. Kerana apa? Pilihlah perempuan yang agama, kerana kamu memerlukannya. Dia dah ada asas-asas agama ini, dah jadi isteri senang. Solat tak payah disuruh. Bahkan nanti dah kahwin tuan-tuan, dia yang ajak, bang dah solat ke bang? Okey, contohnya belum lagi, nak saya tunggu ke? Kita pun rasa macam, isteri aku ni contoh lah tuan-tuan, isteri kita dah ajak kita solat. Kalaulah dia tak ada asas agama, macam saya pesan di awal tadi, nak solat pun masih tengok handphone. Sekarang ni lah kan, nak solat masih tengok handphone kan. Nanti nak keluar, nak pergi ke tempat yang penting, yang ada urusan penting, contohnya ada jemputan kahwin, saya balik ni waktu Zuhur ni, pastikan saya sampai, saya ada hal ni, sampai nanti kita terus gerak. Solat dulu tau kalau saya terlambat ni, pesan kan awal kan. Tiba-tiba kita sampai, solat Zuhur dah masuk pukul 2 pula tu kan. Kita dah singgah solat dah di tempat lain, nak sampai di rumah nak ambil isteri kita, contoh kan. Kita hon, mana tak keluar-keluar lagi ni kan, rupanya baru nak solat. Tuan-tuan rasa kan. Jadi masa itulah kita kena ambil perhatian tentang agamanya. Agama ni menyeluruh lah, solat dia, akhlak dia, aurat dia, dan budi pekerti dia, lisan dia, dan apa-apa yang berkaitan dengan agama. Kemudian berkenaan dengan keturunan, maksud keturunan di sini ialah asal keturunan dan benih yang baik. Dalilnya ialah hadis sahih sebelum ini yang menceritakan bahawa perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, salah satunya ialah keturunan. Yang hadis ni tuan-tuan tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Ini disarankan untuk mencari asal keturunan dan benih yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kita nak pastikan, katalah bakal isteri kita ni, tengok status dia, anak sah taraf ke? Contohlah, minta maaf lah saya nyatakan di sini tuan-tuan, anak sah taraf ke bukan anak sah taraf? Kalaulah dia daripada anak yang sah taraf, kita nak uruskan urusan perkahwinan kita tu senang. Boleh guna wali nasab, boleh guna urusan-urusan dimudahkan. Katalah dia bukan anak tak sah taraf, mungkin dia perlu menggunakan kaedah, kalau ada salah satu rukun nikah tu tuan-tuan, wali. Kalaulah dia anak tak sah taraf, contohnya dia perlu menggunakan wali raja. Dulu istilahnya wali hakim, sekarang ni istilahnya dari segi perundangan wali raja kan. Mungkin disebabkan statusnya anak tak sah taraf, perlulah dia menggunakan wali raja. Dan oleh itu kita disunatkan memilih pasangan yang baik keturunannya. Tengok keluarga dia macam mana, tengok, katalah anak tu tengok
nampak macam tak baik. Tengok mak ayahnya siapa? Patutlah contoh. Tapi kalau mungkin mak ayahnya mungkinlah seorang yang biasa-biasa kan, tapi anaknya betul-betul berpegang kepada agama, itu yang Nabi kena minta kita utamakan agamanya, supaya tidak susah kita di kemudian hari. Perlulah ada asas seperti itu. Ini dapat membantu membina kehidupan rumah tangga yang berkekalan. Seseorang yang lahir dari keturunan yang baik berkemungkinan besar mempunyai pergaulan yang baik. Dia orang yang baik mesti daripada pengaruh kawan yang baik. Tengok anak-anak kita kan, minta maaf lah, kadang kita tak tahu kan di belakang kita solat ke tidak. Lagilah kalau budak zaman anak-anak kita ni tak ada motor, tak ada kelas nak hidup kan. Jadi tak ada motor, dia rasa macam tak maju sangat lah hidup ni. Nak motor ke apa kan. Kadang-kadang terpaksa kita turut. Tu yang akhir zaman ni tentu ada Nabi ingatkan, anak menjadi tuan kepada ibu bapanya. Paksa kita penuhi kehendak-kehendak dia, sampailah kita nak jaga anak-anak dia. Itu yang tak patut tu. Nak menuju ke akhir zaman ni, dia mulalah kita nak redakan ketegangan apa yang dia memberontak kan. Nak motor lah, nak handphone lah, nak macam-macam itulah inilah. Tapi dia tak fikir masa depan, tanggungjawab dia tu macam mana. Tak merasa susah kita macam susah tuan-tuan haji dulu ni, belajar dulu macam mana, membesar macam mana dulu kan. Dia tak fikir, dia tahu benda dah maju sekarang ni dan moden daripada usaha-usaha kita dahulu meningkatkan ekonomi di tempat kita ni tuan-tuan. Dia lahir tahu dah senang aja macam tu kan. Jadi dia macam-macam dia nak apa yang dia perlu. Dia tak tahu tujuan-tujuan apa yang dia perolehi. Jadi tuan-tuan perlulah mencari keturunan yang baik. Kemudian yang ketiga, tidak berkahwin dengan saudara terdekat, iaitu kaum kerabat. Ni maksudnya macam mana ni? Imam Asy-Syafi'i menjelaskan seorang lelaki tidak digalakkan berkahwin dengan saudaranya terdekat. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Contohnya apa tuan-tuan? Kahwin sepupu sama sepupu, tak berkembang, situ aja kan. Tapi kalau nak kahwin tak salah. Sepupu pun, mungkin anak pakcik kita, anak saudara kita, anak kita tu nak kahwin dengan dia. Macam tak menyebar hubungan kekeluargaan dengan yang lain. Dan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tidak digalakkan. Bukan tak boleh, tak digalakkan. Kalau tak boleh kan keras sangat. Tak digalakkan. Kerana apa? Kita kahwin dengan sepupu kita sebelah rumahnya. Rumah kita rumah papan, boleh ketuk-ketuk lagi kan. Ketuk-ketuk botol lagi kan. Lepas tu lubangkan kayu tu, rumah papan. Keluarga mak ayah kita ni tak susah dulu, ditinggalkan harta rumah seorang satu bahagian, rumah papan lagi, belum batu lagi kan. Berkenan pula anak kita ni dengan anak saudara kita ni, maknanya sepupu dia. Maknanya kalau boleh carilah yang jauh-jauh sikit. Kalau jauh-jauh kita dapat menyebarkan keturunan ataupun berkembangnya keluarga dengan keluarga yang jauh. Contohnya, katalah kita di Selangor, dapat
bakal isteri tu dengan orang Perak, kita dapat berkembang ke sana supaya ukhuwah tu berkembang, kekeluargaan itu berkembang. Dan kita bila tuan-tuan kan dapatlah bila kita katalah balik ke kampung isteri kita, kita dapat dengan kenalan-kenalan yang baru. Maknanya ukhuwah tu bertebaran. Walaupun mungkinlah generasi kita yang seterusnya tu dah jauh kan dengan keturunan, dengan keluarga kita, dia akan kembali kepada keluarga kita. Itu tak mengapa. Kalau dengan kita ni dekat-dekat, dia takut kat situ aja membiak. Manakala seorang ulama menyatakan, namanya Az-Zanjani, menjelaskan perkara ini dengan katanya, di antara tujuan perkahwinan ialah menghubungkan ikatan persaudaraan yang meluaslah. Kerana apa? Untuk saling tolong menolong di antara satu sama lain. Perkara ini berlaku di kalangan keluarga terdekat tanpa perlu ikatan perkahwinan. Katalah kita ni hidup membesar bersama dengan sepupu kita ni sebelum ni, main sama-sama, main guli sama-sama, main seremban sama-sama kan, gaduh pun sama-sama kan, main masak-masak, main mak-mak dulu-dululah tuan-tuan kan, kita-kita dulu kan. Bila dah besar kan, kat situ juga lagi perlulah disebarkan ukhuwah itu, supaya kita mencari jodoh yang tak adalah hubungan kita yang rapat, dapat berkembanglah. Dan diriwayatkan dalam mafhumnya dalam satu hadis ni tuan-tuan, yang bermaksud jangan berkahwin dengan saudara yang terdekat kerana anak yang dilahirkan adalah kurang cergas, tak cerdik. Ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW dan disyarahkan oleh Imam Asy-Syarbini dalam huraiannya terhadap Matan Minhaj karangan Imam An-Nawawi. Boleh carilah nanti tuan-tuan. Okey, dah 7.30. Okey, saya ringkaskan sikit lagi tuan-tuan, minta izin dulu. Yang keempat, sekufu. Sekufu ni bermaksud persamaan di antara calon suami dan isteri daripada beberapa sudut. Pertama, apa yang sama? Agama. Pastikan kita ni Islam, bakal isteri kita pun Islam, sama. Walaupun masing-masing ada ilmu, kadang tengok bakal isteri kita ni lagi hebat kan ilmu dia daripada kita kan, tak apa, yang penting Islam dan seorang yang baik. Kita rasa kita baik, bukanlah kita beritahu aku seorang yang baik tau, kalau kau tak dapat aku, tak adalah kita nyatakan macam tu. Kita nyatakan kita ni seorang yang beragama, pastikan bakal isteri kita tu pun Islam juga. Yang kedua, maksudnya tuan-tuan yang tadi tu beragama, maksudnya lelaki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang soleha. Lagilah kalau lelaki yang fasik ni tuan-tuan, yang dia Islam tapi dia tak solat, dia tak pernah mengaji pun, tak pernah baca Quran pun. Lepas tu bakal isteri seorang yang baik, bertudung labu, solat, akhlak baik. Sanggup ke kita nak? Contoh macam tu lah. Jadi tuan-tuan, kat situlah kena jaga. Kita ni dah ada dah asas-asas agama, dapat isteri ni pun macam ni pun mungkinlah dia tak adalah orang kata comel sangat, tapi cantik lah tuan-tuan, insyaAllah kan. Menyedap mata memandang. Yang penting agama dia. Kemudian pekerjaan, lelaki yang mempunyai kerja yang rendah seperti tukang sapu, tukang bekam, pengembala kambing, tentulah tidak setaraf dengan anak perempuan lelaki yang alim. Dia ni ustazah, pensyarah, ataupun kalau kerja-kerja yang lain, seorang peguam, seorang hakim. Ramai kan hakim perempuan kan sekarang ni tuan-tuan kan, pendapatannya 5 ke 10 ribu contoh.
yang suaminya, bakal suami dia suka kat perempuan tu, berapa gaji kamu kan, tanya kan, 500 je. Macam mana kita nak menyara, itu penting. Walaupun harta tu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan harta sekarang ni tuan-tuan. Tak boleh dielakkan, kita kena akui benda tu. Tak tahulah, kecuali lah kalau perempuan tu redha. Tak apa, saya sayang dengan awak ni, saya sayang awak, saya cinta awak, dunia akhirat 500 pun 500 lah, saya ada pendapatan saya. Itu baru cakap sebelum kahwin. Dah kahwin, wallahu a'lam, ujiannya masing-masing tuan-tuan. Macam orang nak kahwin dua tuan-tuan kan, bakal isterinya carikan, saya carikanlah jodoh untuk abang ya. Bertuah lah kalau dapat isteri macam tu tuan-tuan. Tak apa, saya ni yang baik semua kan. Dah kahwin cemburu pula kan. Itulah ini pecah belah sana sini. Belum tentu lagi. Tapi tak semualah tuan-tuan, ada yang baik-baik. Ini segelintir kes saja. Perlulah cari pekerjaan yang boleh menampung, memberikan nafkah kepada isterinya nanti. Kemudian tidak mempunyai kecacatan yang boleh menyebabkan berlakunya fasah dalam perkahwinan. Tidak berlaku kecacatan. Contohnya lah, kalau seorang tu yang mati pucuk, tak berfungsi langsung, minta maaf lah, mungkin perkara ni sensitif sikit dia tahu dia nak kahwin, kena tahu juga, jangan tahu sukanya perempuan tu cantik je tuan-tuan sehingga kan perkara-perkara macam ni menjadi sebahagian yang perlu difikirkan supaya tidak berlaku kekurangan ataupun menyebabkan berlakunya fasah dalam perkahwinan. Salah satunya peranan tanggungjawab suami dalam perkahwinan ini, minta maaf saya nyatakan di sini, iaitu hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri. Masing-masing nak kebahagiaan, nak kesenangan, tanggungjawab yang akan dipikul kan. Masing-masing kita nak membahagiakan pasangan kita kan. Maka perlu mencari yang sempurna ataupun yang ada peranannya lah, boleh melakukan tanggungjawab. Dan contohnya di sini tidak ada kekurangan kecacatan kepada seseorang itu. Sebab apa? Nanti kalau terhalang daripada perkara-perkara yang dinyatakan tadi, takut berlakunya fasah. Kemudian yang kelima, perawan ataupun masih dara. Carilah bakal isteri tu seorang yang anak dara lah. Ada juga yang kahwin seorang janda, tak apa, silakan teruskan. Walaupun dah dia beranak dua, dah dia ada anak perkahwinan yang dulu kan. Jadi kalau masih boleh untuk berkahwin, supaya apa? Dia bila berkahwin ni tuan-tuan, dia tak kira lah perawan ke seorang yang janda ke kan. Jadi yang penting Islam menggalakkan adalah seorang yang masih perawan. Kemudian perlulah mencari perempuan yang subur. Sebab apa? Kesuburan seseorang perempuan itu boleh diketahui dengan melihat kepada keluarganya, seperti adik-beradik perempuannya, ibu saudaranya dan sebagainya. Lelaki yang berpotensi mempunyai ramai anak juga dapat diketahui, dapat melihat kepada keluarganya. Seperti mana hadis Nabi SAW, kawinilah wanita yang pengasih dan subur, kerana aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari akhirat nanti. Carilah perempuan yang subur yang boleh melahirkan anak-anak kita, untuk generasi kita, keturunan kita, supaya bertambahlah banyaklah umat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, insya-Allah.
Saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. Mohon maaf dah terlebih 8 minit untuk perkongsian kita pada kali ini. Dan bahagian yang kedua ini berkenaan dengan melihat bakal isteri. Nanti kita akan bincangkan. Dan seterusnya peminangan. Peminangan ni penting juga tuan-tuan. Macam mana orang yang dah bertunang ni, boleh ke tidak kita nak ambil tunang orang? Itu pun satu hal juga ni. Dah sepakat semua, dah meterai perkahwinan ni, tiba-tiba pula tak jadi kahwin. Itu yang perlu dibincangkan nanti tuan-tuan. Saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian kali ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata, terlanjur kata. Tiadalah maksud saya, hanyalah untuk menyampaikan apa yang kita kongsikan pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita semua, merahmati kita bersama keluarga kita, isteri kita, perkahwinan yang kita bina ini. Mudah-mudahan hidup mati kita ni bersama pasangan kita dengan keimanan hinggalah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.